Ni, ada siapa? Ada Mu. Mu ada ke? Mu nak tak? Ni Udin ada? Boleh. Ni siapa boleh ni? Oh, wah, Najudin. Silakan Najudin. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmatak wa anshur alaina min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Okay, amin. Alhamdulillah. Okay, kita teruskan. Tajuk ni tajuk yang interesting tau. Sebenarnya tajuk ni kita boleh laju tau. Tapi tajuk ni untuk saya is very interesting punya tajuk tau. Sebab dia cerita pasal human punya development kan. Jadinya sometimes dia, untuk saya dia sangat menarik lah. Sekejap saya punya Bismillahirrahmanirrahim. Sekejap. Ya Allah, come on. Sekejap saya punya iPad ni. Kita nak charge pula. Sekejap. Sayang, kakak, boleh. Nak tak? Try. Okay. I don't know how to fix it lah. Sekejap. Saya dah terkeluar. Sekejap. Alhamdulillah. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay. Share screen. Okay, right. Sorry, technical error. Right, so hari ni kita nak masuk tajuk 15.4 perkembangan fetus manusia. Tajuk ni sebenarnya dia boleh baca tapi dia interesting tau kalau kita baca bersama-sama. So, I mean, biology ni sometimes ada masa kalau seorang dia rasa boring tapi kalau kita buat macam ni dia tak adalah rasa boring sangat. So, basically ini adalah buku teks awak muka surat 297. Nah, so hari ni kita nak cerita proses persenyawaan. Come on, don't do this to me. Alright, so hari ni kita nak cerita pasal selepas persenyawaan, apakah yang berlaku. Okay, so kita mulakan tau. Saya ambil yang ini. Ini nota saya tapi sebenarnya you guys boleh rujuk pada buku teks awak muka surat 297. So, ayat dia kita cerita satu dari satu lah. Okay, semasa perhubungan seks, so Aimani atau semen dia mengandungi 4 juta sperma melalui zakar ke faraj. So, maksudnya kita nak cerita kat sini sebenarnya untuk lelaki bilangan sperma atau gamet lelaki ni, bilangan tu adalah satu benda yang penting. Tapi kalau untuk perempuan, kita nak satu je ovum. Tetapi lelaki nak tahu dia punya tahap kesuburan tu, maksudnya quantity tu is important. Okay, so dalam kes ni kita nak cakap macam mana ayat saya the nicest way. Sebab tu you guys pernah dengar tak yang manusia ini adalah sebaik ciptaan. Awak ni sebenarnya adalah sebaik ciptaan ibu dan ayah awak. Kenapa? Hanya sperma yang paling hebat, yang paling handsome, yang paling kacak, yang the greatest sperm je yang boleh menembusi ovum untuk melakukan persenyawaan. Sebab tu kita kata kita ni semua adalah sebaik-baik ciptaan. Sebab sperm yang paling bagus race daripada 4 juta tu hanya satu je yang boleh senyawakan ovum. So kita tengok tahu mula-mula race tu dia started dekat bahagian faraj tu atau vagina perempuan ada 4 juta sperm. So maksudnya dalam semen Aimani tu dia ada 4 juta sperma. Kemudian sperma tu daripada sini kan dia masuk ke faraj ni kan.
dia akan berenang sampai ke uterus. Bila sampai ke uterus, okey, awak tengok kat sini kan dia sampai dekat uterus. Okey, yang berjaya hanya beratus je. Asalnya dekat sini adalah juta. Bila sampai uterus jadi ratus. Kemudian bila sampai dekat tiub falopia ni, sini dia jadi 50. Dari 50 tu hanya satu je sperma yang boleh menembusi membran plasma usus sekunda semasa persenyawaan. So bila disenyawakan usus sekunda tu barulah mitosis lengkap. Sebab awak ingat tak masa ovulasi sebenarnya pembebasan usus sekunda tu dia hanya menjalani mitosis, meiosis 2 sampai metafasa 2. So maksudnya bila disenyawakan oleh sperma, usus sekunda tu dia lengkapkan meiosis 2. Maksudnya dia barulah settlekan anafasa 2 dan juga telofasa 2. Yang ni kalau awak tak ingat tak apa tau. Awak just ingat sperma menembusi membran usus sekunda semasa persenyawaan. Lepas tu bila sperma tu dia dah tembus usus sekunda ni kan. Okay, sperma ni dah usus sekunda. Usus sekunda ni nanti dia akan membentuk membran. Once je ovum, sperma disenyawakan, okay, lepas tu ovum tu dia akan membentuk membran baru. So membran tu dia tak nak bagi sperma tu lalu. Maksudnya ovum ni dia setia, dia nak seorang je, dia nak satu je, dia nak satu sperm je. So dia dah dapat sperm yang paling hebat, so dia akan buat menghalang sperma yang lain masuk. So bila persenyawaan antara sperma dengan ovum ni, dia membentuklah zygote. Okay, kenapa kita panggil zygote yang diploid? Sebab sperma ni adalah haploid, N. Ovum adalah N. Selepas persenyawaan, ia akan membentuk zygote. Ni zygote. Okay, right. So yang ini awak tengok buku teks awak adalah pada muka surat 297 tau. So tadi kita cerita macam mana perjalanan sperma, the journey of sperm from vagina, uterus ke tiub falopia. Bila sampai ke tiub falopia, berlakunya proses persenyawaan. Bila berlakunya proses persenyawaan, membentuklah satu zygote. So proses ni sebenarnya dia mengambil masa at least 5 hari. Maksudnya katakanlah, let's say ayat saya the nicest way, katakanlah suami isteri tu dia bersama, proses persenyawaan baru berlaku. Tapi kita tak boleh kata dia terus pregnant. Maksud saya dekat sini it takes lebih kurang 5 atau 7 hari untuk kita katakan ibu itu positif mengandung. Bila masa kita kata ibu itu positif mengandung, bila ada embrio melekat dekat uterus ni, menempel dekat uterus. So bila berlaku penempelan di sini, barulah kita kata ibu itu mengandung, pregnancy happen. Tapi selagi dia tak menempel, okay, kita tak kata ibu tu pregnant. So pregnant ni adalah satu keadaan apabila embrio itu menempel kat dinding uterus. So sekarang kita nak cerita perjalanan, the journey zygote tu, macam mana dia boleh menempel ke dinding uterus. Okay, so dia start pada hari pertama, okay, dia jadi zygote. Kemudian dia akan menjalani mitosis tau proses ni. Ini mitosis pada hari pertama jadi 2 sel. Kemudian dia mitosis lagi, dia jadi 4 sel. Lepas tu dia mitosis lagi, dia akan jadi 8 sel. Pada hari keempat dia mitosis lagi, dia akan jadi banyak sel yang kita panggil sebagai morula. Sebenarnya morula ini adalah apa? Morula ini adalah sel yang padat. So sel yang padat ni semua ni, ini kita panggil dia sebagai morula. Okay? So daripada morula, ia akan membentuk blastocista. Now, apa bezanya blastocista dengan morula? Kalau awak nampak dekat sini, morula adalah sel-sel, kumpulan sel yang padat. Nampak tak? Dia very packed, padat. Okay. Tetapi kalau blastocista, dia akan jadi, kat sini ni dia akan jadi macam kurang padat. Dia ada ruang kat sini. Ruang kat sini ni nanti, yang ini akan jadi air ketuban tau. Amnion fluid, air ketuban. Fetus tu nanti dia akan terbentuk di sini. So, kesimpulannya kita nak cakap dari zygote,
ia akan membentuk morula, kemudian dari morula ia akan membentuk blastocista. Now, bila masa kita panggil embryo, bila blastocista ni, tengok dia ada rongga ni tau. Dia menempel dekat uterus. Okey, kemudian daripada blastocista ini dia membentuk embryo. Okey, so kita nak cakap apakah itu penempelan? Penempelan adalah proses blastocista itu menempel di dinding uterus. So, kesimpulannya kita nak cakap asalnya adalah ini. Okey, lelaki tadi hasilkan sperma, perempuan ovum, persenyawaan, ini adalah N, sini N, persenyawaan membentuk satu sel yang kita panggil zygote. Zygote itu akan membahagi, dia akan jadi macam berbola sel yang padat yang kita panggil dia sebagai morula. Kemudian morula ini dia akan menjalani mitosis membentuk blastocista. Kemudian blastocista ni dia akan menempel dekat dinding uterus. Okey, bila dia menempel, lepas tu ia akan membentuk embryo. Embryo ni pula ia akan membentuk fetus, berkembang menjadi fetus. Nah, bahasa saya paling mudah, apakah beza embryo dan juga fetus? Embryo ni adalah macam bayi dalam bentuk macam muka dia tak lengkap lagi tau, macam alien. Tetapi kalau fetus ni dia dah macam bayi. Cuma bila belum lahir, belum lahir kita panggil dia sebagai fetus. Kalau dia duduk dekat, kalau dia masih ada dalam uterus, dia bergantung kepada placenta, kita panggil dia adalah sebagai fetus. Sebenarnya fetus dengan bayi ni sama tau, bentuknya sama. Cuma kedudukannya je lain. Kalau dia dalam uterus, namanya adalah fetus. Kalau dah dilahirkan nangis-nangis tu, kita panggil dia sebagai bayi. Tapi kalau embryo tu apa? Embryo tu macam, nak bayangkan saya dia macam fetus tapi bentuk dia tak lengkap. Macam dia belum ada kaki yang sempurna, tangan yang sempurna. Kalau saya nak bayangkan dia macam alien. Okay, so embryo ni dia adalah macam bentuk fetus tetapi belum lengkap. Fetus ni apa? Fetus ni macam bayi tetapi belum dilahirkan, kita panggil dia sebagai fetus. Alright, now dekat sini tau, saya nak tambah sikit macam mana zygote ni dia boleh bergerak sampai ke uterus. Awak nak bayangkan tiub falopia kita ni ada cilium tau. Dia macam kapet memanjang. So, zygote ni dia sebenarnya dia macam besar tau, dia macam bola. So, zygote ni buat apa? Zygote ni akan tergolek-golek. Okay, lepas tu dia akan ditolak oleh cilium di sepanjang tiub falopia. Tergolek-golek, last sekali dia akan sampai dekat uterus. So, the journey daripada zygote tu jadi morula, blastocista, dia ambil masa 5 hari. Okay, right. So, ini adalah proses dia. Nampak tak? Selepas 30 jam persenyawaan, zygote akan membahagi menjadi 2 sel. Selepas 2 jam, dia akan membahagi menjadi 8, 4, 8, 16, 32. Kemudian dia akan jadi morula. Embryo yang disebut morula. Okay, tapi kalau ikut saya jangan ikut embryo. Disebut sebagai morula. Tapi saya nak cerita benda yang facts yang menarik. Kalaulah IVF tu adalah proses persenyawaan yang dilakukan dekat test tube. Maksudnya dekat makmal. Maksudnya dia ambil sperma yang paling sihat dan juga ovum yang paling sihat, disenyawakan dekat petri dish. Lepas disenyawakan, dia akan dibiarkan zygote itu membahagi hingga 8 sel tau. 8 sel. So dia sebenarnya dia macam saya nak bayangkan dia, kita boleh consider embryo jugalah. Embryo dalam keadaan 8 sel. Lepas tu dalam keadaan 8 sel tu, okay, dia akan masukkan ke dalam uterus, diimplant. So maksudnya proses penempelan itu bukan secara semula jadi. Proses penempelan itu adalah secara artificial. Kita masukkan. Dan saya tambah sikit tau, proses IVF ni sebenarnya chances dia untuk ibu itu pregnant adalah tak sampai 50% kalau saya tak silap. So basically sebenarnya untuk melakukan IVF ni sebenarnya banyak cabaran yang perlu dihadapi oleh suami dan isteri tu. Sebab tu kalau orang yang IVF ni sebenarnya dia kena banyak bed rest. Sebab bila pregnancy itu atau penempelan itu bukan secara natural, uterus tu sebenarnya dia tak ready tau. We are forcing the uterus. Jadi ibu tu dia terpaksa makan banyak ubat, hormon untuk make sure embryo tu boleh menempel dengan kuat. Sebab tu kalaulah awak selalu dengar kes kadang-kadang orang yang menjalani rawatan IVF ni kadang-kadang berkali-kali baru dia dapat. So maksudnya kenapa kena berkali-kali, sebenarnya chances untuk mendapatkan anak melalui IVF tu bukanlah
terus buat rawatan terus dapat. Sebabnya untuk mengandung secara IVF ni chances tu pun sebenarnya tak sampai 50%. So maksudnya sangat mencabar sebenarnya. Okay. Right, sekejap. Mana ni? Okay, sekejap. Dia ada banyak rawatan tapi rawatan yang paling famous tu selalu korang dengar IVF lah. Okay, IVF ni sebab tu kalau if I'm not mistaken, normally kalau orang buat yang embryo yang saya cakap, embryo tu dia orang senyawakan tadi kan, saya cerita dia senyawakan tu, dia senyawakan sekali senyawa tu banyak tau. Okay, dia senyawakan banyak tapi dia tak semua yang dia senyawakan itu dia tempelkan kat uterus. Maybe dia tempelkan tu normally kadang-kadang dia tempelkan satu atau dua. Dia takkan banyak sebab kalau banyak tu bahaya untuk ibu. Okay, kemudian kalau ada yang lebih, embryo yang lebih tu dia orang akan simpan dekat kawasan dalam satu bekas yang sejuk beku. And suddenly tiba-tiba next year dia cuba nak pregnant lagi, dia akan pakai embryo yang itu. Okay, sekejap, mana ni? Right. So IVF tu adalah satu treatment yang menarik tapi IVF tu mentally untuk suami isteri menjalani rawatan tu sebenarnya dia adalah perlukan mental yang kuat sebab rawatan tu bukan sekali, kadang-kadang 2-3 kali baru berjaya. Okay. Right, yang ni dah. Nah, so kita nak tengok dekat sini daripada tadi kan kita kata embryo itu telah menempel kan. Kenapa kita guna kata menempel? Menempel tu adalah something yang very strong, dia mencacak tau. Okay, so selepas proses penempalan tu, daripada embryo tu nanti, dia akan membentuk plasenta. Kenapa lah? Start broadcast. Ni ayat dia tahu. So embryo ni nanti dia akan menyerap khasiat daripada dinding endometrium. Okay, kemudian daripada dinding endometrium tu dia akan membentuk plasenta. Tetapi selagi plasenta itu tidak terbentuk, penebalan dinding uterus ini sebenarnya dia bergantung kepada corpus luteum. Selepas katakanlah 3 bulan, sebab tu orang kata pregnancy yang trimester pertama ni dia belum cukup kukuh sebab masa ni penebalan uterus ni adalah disebabkan oleh corpus luteum. Selepas 3 bulan, okay, placenta take over. Placenta ni nantilah yang menghasilkan hormon progesteron dan juga estrogen. Hormon progesteron dan juga estrogen. Dan estrogen. Okay, kita teruskan. So sekarang kita nak tengok fungsi plasenta. Alamak, saya tak ada pula gambar plasenta yang real. Tapi kadang-kadang macam ada budak dia takut sikit. Plasenta ni sebenarnya dia banyak tisu-tisu, dia banyak kapilari darah tau. Sebab plasenta ni macam sumber makanan untuk fetus. So kita nak tengok apakah fungsi plasenta. Now, sebelum tu saya nak cerita plasenta ni sebenarnya apa. Plasenta ni adalah struktur yang terbentuk daripada sel-sel fetus dan juga ibu. Okay, so itu adalah plasenta. Plasenta sebenarnya adalah struktur tisu yang terbentuk daripada sel-sel fetus dan ibu. Nah, fungsi plasenta ada banyak. Tadi kita kata plasenta ini dia boleh menghasilkan hormon progesteron dan juga estrogen. Therefore, plasenta ini kita boleh kenali sebagai organ endokrin. Apakah itu organ endokrin? Organ endokrin ni sebenarnya adalah organ yang boleh menghasilkan hormon. Kemudian, ada satu fakta yang menarik. Selain progesteron dengan estrogen, plasenta ini juga dia menghasilkan satu hormon. Nama hormon tu, alamak, jangan tulis macam ni tau. Kalau dalam periksa, awak kena buat huruf besar. HCG. Okay, so plasenta ini dia akan menghasilkan hormon HCG. So katakanlah kalau orang tu pregnant, ibu itu pregnant, ada satu hormon yang akan hadir dekat dalam air kencing dia tau. So once dia positif pregnant, ibu tu dia akan menghasilkan hormon yang kita panggil dia sebagai HCG. So HCG ni yang kita kata kalau ibu tu dia buat urine test kan, dia nak tahu dia positif pregnant ke tak, yang dia check sebenarnya dalam urine dia adalah kehadiran hormon HCG. So kalau dalam air kencing dia ada hormon HCG, kita kata ibu itu positif pregnant. Okay, so hormon ini hanya wujud
jika ibu tu pregnant. So macam mana kita nak tahu orang itu positif pregnant? Bila dalam air kencing dia ada hormon HCG. Okay, right. Now, seterusnya kita tengok kat sini apakah fungsi plasenta. Fungsi plasenta ni dia mewujudkan membran. Dia sebagai barrier saya nak cakap. Sebab tu, katakanlah saya darah A, anak saya darah O. Kalau ikutkan logik, saya darah A, darah O, kalaulah tak ada plasenta, darah O anak saya tu dia boleh masuk ke dalam badan saya. So dia akan melakukan penggumpalan. Tetapi disebabkan plasenta, okey, darah ibu dengan darah anak itu tidak bercampur. Tekanan darah anak dan tekanan darah ibu itu tidak bercampur. Okay, so bila tidak bercampur, dia tiada berlakunya penggumpalan darah. So fungsi plasenta selain daripada menjadi organ endokrin, ia juga adalah sebagai barrier atau membran penghalang untuk menghalang darah anak dan darah ibu. Okey, selain daripada itu, dia boleh menghalang darah anak dan darah ibu, dia boleh menghalang sesetengah bahan kimia. Okey, tetapi ada juga bahan kimia yang boleh meresap masuk. Contohnya adalah seperti dadah, alkohol dan juga kafein. Sebab itulah kalaulah ibu itu pregnant, dia tidak boleh atau tidak digalakkan mengambil minuman yang berkafein, alkohol dan juga dadah. Sebab dia boleh meresap masuk ke dalam fetus. Sedang kata kita nak kata plasenta ni sebagai barrier, tetapi dia tak boleh nak halang semua bahan. Ada setengah bahan ni boleh masuk, boleh meresap ke fetus tu. So bahan yang boleh masuk meresap ke fetus itu adalah alkohol, kafein dan juga dadah. Nah, selain daripada tu tadi kita kata ada bahan yang boleh meresap masuk kan? Kalau ada bahan jahat yang boleh meresap masuk, ada bahan baik juga yang boleh meresap masuk. So bahan-bahan yang boleh meresap masuk adalah seperti oksigen, karbon dioksida, garam mineral, glukosa, asid amino, lipid, vitamin dan juga antibody. So sebenarnya plasenta ini plasenta ini adalah salah satu contoh keimunan pasif semula jadi. Maksudnya dalam kandungan fetus tu boleh mendapat antibody. Okay, dia dapat daripada plasenta. So kita nak cakap plasenta itu selain susu ibu yang kita dah belajar, kalau susu ibu, plasenta juga dia boleh memberikan keimunan pasif semula jadi. Okay, now ini tadi saya dah kata bila ada plasenta, darah ibu dengan darah anak itu tidak bercampur. So dapat mengelakkan penggumpalan darah. Ini ada, dia membekalkan keimunan pasif semula jadi. Okay, now so bahan-bahan seperti sel darah merah, sel darah putih ni tak boleh merentasi sebab dia adalah saiz yang besar. So kesimpulannya, fungsi plasenta ini adalah sebagai organ endokrin yang boleh menghasilkan hormon progesteron dan juga estrogen. Kedua, dia sebagai barrier ataupun membran. Dia boleh menghalang sesetengah bahan masuk. Contoh dia boleh menghalang bahan-bahan yang masuk adalah seperti bahan kimia. Tetapi ada setengah bahan yang kecil yang boleh masuk seperti dadah, alkohol dan kafein. Kalau bahan-bahan yang saiz besar seperti sel darah merah, sel darah putih, dia tak boleh masuk. Kemudian apakah orang kata signifikan bila ada barrier? So signifikan dia, kepentingan dia, darah ibu dengan darah anak itu tidak bercampur, therefore tiada penggumpalan darah. Kemudian yang benda-benda baik daripada ibu, contohnya oksigen, karbon dioksida dan juga mineral ni dapat meresap masuk ke dalam fetus. So fetus itu mendapatlah nutrien untuk dia membesar. Right. So ini adalah plasenta. Okay. So awak tengok dekat sini, plasenta ni sebenarnya besar tau. Sebab tu kalau kita kan, kalau if I not mistaken, kalau kita dalam Islam, kalau dah lepas lahirkan anak, plasenta tu kita kena tanam. Sebab plasenta tu is part of the fetus. So maksudnya kita menghormati, so kita tanam. Tapi ada setengah orang, plasenta itu sebenarnya dia banyak sel-sel muda tau. Stem cell. So therefore dia orang simpan dekat dalam satu bank dan dia boleh cure certain penyakit. Yang tu kita cerita lain. So sebab tu ada hospital lepas bersalin ada satu stem bank dia akan datang, dia kata nak simpan tak plasenta dekat tempat dia orang sebab plasenta ni banyak sel-sel muda. So sel-sel muda ni kita panggil dia sebagai stem cell dan stem cell ni boleh digunakan dalam merawat ada certain penyakit. Okay. Now, so saya nak tambah, kita ada plasenta, kita ada fetus. Tengah-tengah jambatan tu kita panggil dia adalah sebagai tali pusat. So ini adalah tali pusat. Now, tali pusat
untuk fetus ni dia special tau. Ia terdiri daripada arteri dan juga vena. Tetapi arteri dengan vena dia kan fungsi dia terbalik tau. Dia sama macam kita punya jantung. Vena dia bawa darah beroksigen, manakala arteri dia bawa darah terdioksigen. So, tali pusat ni sebenarnya dia terdiri daripada vena dan arteri. Nama dia adalah arteri tali pusat dan vena tali pusat. Fungsi vena dengan arteri tali pusat ni dia terbalik sikit. Vena ni dia membawa benda-benda yang baik. Maksudnya dia bawa nutrien, dia bawa darah beroksigen. Manakala arteri tu dia bawa darah terdioksigen dan juga bahan kumuh. So kalau saya nak bayangkan, vena bawa masuk. Arteri bawa daripada bahan kumuh tu keluar pergi ke plasenta. Okay, so ingat plasenta, fetus, tengah itu adalah tali pusat. Tali pusat tu terdiri daripada arteri dan juga vena. Arteri membawa darah beroksigen dan juga nutrien, manakala arteri membawa darah terdioksigen, manakala vena membawa darah beroksigen. Ni. Okay. Right. Now, so awak tengok kat sini. Ni saya dah cakap tadi, apakah kepentingan plasenta? Kepentingan plasenta tadi saya dah kata dia tapak pertukaran bahan. Plasenta juga sebagai organ endokrin. So plasenta ni berfungsi pada kehamilan bulan keempat. Okay. Now, yang ini saya terlupa. Now, lapisan membran yang nipis ni tidak dapat menghalang sesetengah bahan, contohnya dadah atau ubat alkohol. Virus seperti HIV, rubella juga dapat merentasi plasenta. Sebab tu kalau ibu yang pregnant itu adalah positif HIV, dia kena ada ambil certain ubat untuk memastikan tiada virus HIV itu boleh meresap masuk ke bayi. Tapi sekarang kita dah ada banyak perubatan yang boleh memastikan ibu yang HIV positif tu dia mengandung tetapi anak dia tidak positif HIV. Dengan cara ibu yang positif HIV tu kena disiplin makan ubat. Okay. Right. Yang ini kita sudah. Ni yang saya kata HCG. Kenapa saya tulis H ni kecil Sepatutnya kalau dalam buku teks kan, awak jangan ni tau. Dia huruf besar HCG. Saya ulang lagi sekali. Kalau dalam SPM, awak boleh tulis short form. Tetapi tengok buku teks. Buku teks dia tulis HCG tu huruf besar. Maksudnya tak perlulah awak salin bersepanjang macam ni. Hormon, korio, gona, trofin manusia ni tak payah. Awak just tulis HCG tapi mesti huruf besar. Okay, now kita nak tengok bendali air ketuban. Kenapa air ketuban tu penting? Air ketuban ni sebenarnya nama dalam biologinya kita kenali dia sebagai bendali amnion. Apa fungsi bendali amnion? Bendali amnion ni kalau saya muda masa bayi tu 4 bulan untuk dia berenang. Dia macam boleh menyerap hentakan. Kalau ibu tu dia macam terjatuh sikit tapi tak teruk, terjatuh sikit, dia boleh absorb the shock. Dia boleh menyerap hentakan. So dia boleh melindungi embrio itu daripada bahaya. Ni yang saya kata, dia boleh berenang. Okay. Tali pusat tadi kita dah kata. Alright, dia terdiri daripada 2 arteri dan 1 vein. Vena sebenarnya. Ni bahasa Inggeris. Okay, ni dah settle. Ni tak payah. Ni just info sahaja. Yang ini saya nak ambil yang saya ambil fakta-fakta dia. Yang paling menarik. Kata kalau ibu tu mengandung, hormon estrogen dengan progesteronnya adalah tinggi. Tetapi kalau suddenly tiba-tiba pula progesteron dia rendah, dia boleh menyebabkan keguguran. Now, kita nak cerita bila dah bersalin. Bila dah nak bersalin tu, progesteron kita dengan estrogen kita dah start nak jatuh tau. Ada satu hormon, nama dia hormon oksitosin. Hormon oksitosin ni yang menyebabkan otot uterus itu mengecut. Oksitosin dan juga prostaglandin. Oksitosin dengan prostaglandin ni kita nak panggil dia sebagai mekanisme suap balik positif. Kalau awak ingat, kita belajar dalam tajuk homeostasis, mekanisme suap balik negatif kan. Maksudnya, kalaulah badan kita suhu meningkat, badan kita akan melakukan satu mekanisme nak dia turun balik kembali kepada normal. So, itu kita panggil dia sebagai mekanisme suap balik negatif. Maksudnya jika ada perubahan, tiba-tiba dia tinggi, badan kita akan cuba rendahkan dia kembali normal. Tetapi untuk orang bersalin, kita tak boleh mekanisme suap balik negatif. Nanti fetus tu tak keluar, bayi tu tak keluar. So therefore, kalau untuk ibu bersalin,
kita panggil dia mekanisme itu adalah mekanisme suap balik positif. Kalau dia sakit, dia akan jadi lagi sakit, lagi sakit. Maksudnya kalau lah tiba-tiba kalau perasan kalau orang kata dia dah rasa perut dia mengeras nak bersalin 30 minit sekali. Daripada 30 minit sekali dia akan jadi lebih kerap. Jadi sakit tu, sakit nak bersalin tu daripada 30 minit jadi 20 minit. Kemudian dia jadi lagi sakit daripada 20 minit jadi 10 minit. Dia akan jadi lagi sakit daripada 10 minit tu dia akan jadi 5 minit saja. So itu yang kita panggil dia sebagai mekanisme suap balik positif. Maksudnya bila oksitosin dengan prostaglandin ni ada dalam darah ibu yang nak bersalin tu, dia akan jadi lagi sakit, lagi sakit. So bila sakit tu, kenapa perlunya sakit? Sebab sakit tu yang akan force ibu tu nak paksa fetus itu keluar. Alright. So bila katakanlah dah lahirkan anak, ada hormon lain pula. So hormon lain tu kita panggil dia prolaktin. Hormon prolaktin ni yang akan mencetuskan penghasilan susu. Yang ni tadi saya cakap bila dah bersalin, hormon progesteron dan estrogen ni akan kurang. Yang naik adalah oksitosin dengan prostaglandin. Dan lepas bersalin, hormon prolaktin ni pula banyak. Nak bagi ibu tu kelenjar susu berfungsi. So, ibu tu dapat menyusukan anak. Right. So, ini just for your knowledge. So, basically awak tengok, ini katakanlah masa 7 minggu. 7 minggu ni dia bentuk dia macam embryo. Ini yang kita panggil dia sebagai embryo. Dia macam alien. Lepas tu bila dah 3 bulan, bentuk dia dah cantik. Maksudnya 3 bulan tu sebenarnya, 3 bulan tu dia dah lengkap tau. Dia dah ada kepala, tangan, kaki, dia dah lengkap dah. Cuma saiznya kecil. If I'm not mistaken, baru 3 cm ke something macam tu. Sebab tu kalau ibu tu pregnant baru 3 bulan, awak takkan nampak perut dia besar. Tetapi fetus tu sifatnya dah lengkap. Cuma saiznya sangat kecil. Lepas masuk 4 bulan, 5 bulan, saiznya makin besar, makin besar, makin besar. Yang inilah kita panggil dia sebagai bendali amnion. Bahasa Melayu panggil ini adalah air ketubar ni yang nak bagi dia berenang-renang. Okay, so basically sebenarnya jantung dia dah start ada, if I'm not mistaken 2 bulan dah start ada. So inilah bentuk dia. Ni yang saya nak kata 6 cm lah. Kalau katakan 5 minggu baru 1 cm. Kalau dah 14 minggu dia 6 cm. Tak nampak besar pun. Tapi bila dia dah 20 minggu dia dah 30 cm. Okay, ini tadi saya kata nak bersalin. Bila nak bersalin tu kita kata oksitosin, aras oksitosin tinggi, prostaglandin tinggi. Bila tinggi kita kata dia akan menghasilkan positif mekanisme suap balik positif. Okay, kalau dia sakit dia akan jadi lagi sakit, lagi sakit, lagi sakit. So bayi tu akan keluar. So dia akan keluar melalui sini. Cervix. So cervix ni yang katakanlah dah ada bukaan. Dia start daripada 3, 4, 5, 8. Kalau 8 tu maksudnya baby tu dah boleh keluar. So katakanlah kalau nak fetus, macam mana nak bagi bayi tu keluar, dia akan mula daripada kepala tau, macam orang nak sujud. Bila dia dah keluar ni kepala, barulah, dia masih dalam keadaan sujud tau, dia tak boleh mendongak. So dalam keadaan macam ni, bila dah kepala keluar, barulah doktor tu pusingkan dan dia tarik. Dan satu lagi menariknya untuk baby, tulang-tulang baby ni sebenarnya bilangan dia adalah banyak tau. Kalau awak perasan, awak pernah tengok bayi, awak akan perasan dekat bahagian sini lembut tau. So kenapa dia lembut? Sebab dekat tulang dia ni tak bercantum. Bila tulang dia tidak bercantum, bila tulang dia lembut, so therefore bila nak masa proses kelahiran tu, mudahlah ibu tu nak keluarkan baby. Kalau lah kepala dia macam kepala kita keras tau. So keras ni seksa lah kan. So kalau bayi masa nak lahirkan tu, dia punya kepala ni, dia punya cranium ni tulang dia lembut. Belum bercantum. Bila dia tak bercantum, dia ada space, so nak keluar tu lebih mudah. Okay. Right. Now, so kita teruskan. Hai. Sekejap. Tajuk ni menarik tapi itulah. Saya cubalah nanti kalau buka sekolah, saya cuba cari the nicest way. Tapi itulah saya rasa macam tahun lepas pun saya ajar benda ni secara online. Tahun ni pun secara online. Saya tak tahu bila masa saya boleh ajar tajuk ni dalam face to face. Okay, tengok kepala bayi keluar, last kali placenta ni kena keluar. Okay, so bayi tu lahir. Okay, right. So happy ending. Right, now terangkan proses perkembangan awal embrio. Proses perkembangan awal embrio dia bermula dengan zygote. Lepas tu mitosis. Dia menjalani mitosis membentuk morula. Yes, mitosis sampai dia jadi morula. Bila morula? Dia jadi blastocista. Yes, blastocista. Bila blastocista?
Berkembang akan- menjadi embrio. Dia berkembang menjadi embrio. Okay, so ni awak dah pandai. Kemudian dia kata kat sini, apakah fungsi utama hormon HCG? Dia tak terang awal kot ni. Sekejap saya ambil yang tu. Fungsi utama hormon HCG adalah, okay. Fungsi utama hormon HCG adalah untuk memastikan, okay, yang ni knowledge baru. Okay, fungsi utama HCG adalah memastikan korpus luteum terus berfungsi. So maksudnya kat sini, kan korpus luteum tu dia boleh berkembang selama 3 bulan sementara nak tunggu plasenta tu wujud kan. So macam mana dia boleh kembang adalah boleh maintain kekal tak luluh adalah disebabkan oleh hormon HCG. So HCG ni dia tolong korpus luteum ni kekal saiznya. So bila korpus luteum ni kekal saiznya, maksudnya korpus luteum ni bolehlah hasilkan hormon estrogen dan juga progesteron. Okey, yang ni kan. Nyatakan fungsi plasenta. Fungsi plasenta ni tadi paling utama ada, macam ada 2 kot. 2 ke 3. Pertama sebagai? Tapak pertukaran bahan. Yes, tapak pertukaran bahan. Very good. Lagi? Melindungi kita daripada bahan kimia. Yeah. So dia nak menghalang daripada bahan kimia masuk. Okey, satu lagi dah sebagai organ endokrin menghasilkan hormon progesteron, tapak pertukaran bahan. Dia menghalang juga dia sebagai barrier penghalang. Saya tulis sini barrier je. Barrier penghalang. Ada tak ada barrier? Ni endometrium terbentuk membolehkan pertukaran bahan masuk sekiranya terdapat pencampuran fetal mungkin berlaku pengumpalan darah. Tapi misalkan barrier, memeran tadi kita tulis kan. Alright, ni cerita best. Pembentukan kembar. Okay, so kembar ni ada 2 jenis kembar tau. Okay, so kita nak cerita pasal kembar. Kembar ada 3 jenis sebenarnya. Satu adalah kembar seiras, kembar tidak seiras dan juga kembar siam. Okay, kembar siam ni kenapa nama dia siam? Sebab first case yang kita dapat tahu kat dunia ni, sebenarnya ada banyak kes lagi. First case yang kita tahu kat dunia ni asalnya daripada orang siam. Tapi orang dulu tu, awak cerita ni is very nice, is very, sebenarnya sangat sedih lah. Disebabkan dia melekat tu dulu, orang-orang dulu ni macam it's a bit cruel sikit lah, macam sarkas dulu-dulu. Dia orang suka letak orang yang pelik-pelik. Kalau awak tengok The Greatest Showman, apa benda tu yang ada Hugh Jackman berlakon nyanyi-nyanyi tu kan. Kan dia cerita pasal circus, kehidupan circus kan. So dalam tu ada orang siam dalam tu. So kalau saya nak cerita sebenarnya circus tu adalah satu sebenarnya depressing sikit tau cerita dia. Tapi cerita dia dalam keadaan elok. Nak bayangkan circus tu sebenarnya macam zoo manusia tau. Manusia yang pelik diletakkan dekat circus, so kita orang lain tengok dia orang. So antara orang yang pelik masa tu adalah orang siam. So orang siam tu adalah sebagai tontonan orang-orang yang tak pernah tengok. So first case tu adalah kita panggil dia sebagai, first case yang kita nampak tu dari siam, so sampai sekarang kita kenali kalau orang itu melekat, kita panggil dia sebagai kembar siam, Siamese twin. Okay, now kita cerita. Kembar tadi kita kata ada 3 jenis kembar. Ini dalam buku teks awak adalah pada muka surat 300. So kita nak cerita pembentukan kembar. Kembar ada 3 jenis. Satu adalah kembar seiras. Satu lagi kembar tak seiras. Satu lagi adalah kembar siam. Okay. Kita mulakan dulu dengan kembar tak seiras. Nah, kalau kembar tak seiras ni adalah disebabkan ibu tu, okay, ovari kan kita ada ovari kanan dan kiri kan. So ovari kanan tu boleh hasilkan ovum, yang kiri pun boleh hasilkan ovum. So senang kata, ovari tu boleh menghasilkan ovum serentak. So kalau ikutkan saya, paling mudah lah saya nak bayangkan belah kanan ada ovum, usit sekunda, belah kiri pun ada usit sekunda. So sperm tu dia ada 2 choices. Kalau dia pergi kanan pun boleh jumpa usit sekunda. Kalau dia pergi kiri pun boleh jumpa usit sekunda. Tetapi awak kena ingat, setiap usit itu bila kandungan genetiknya adalah lain-lain. Walaupun ia adalah daripada ibu yang sama, tetapi uniknya gamet Allah jadikan kita ni, setiap gamet itu adalah berbeza. Sebab tu kalau korang ada 5 orang adik-beradik, kan muka semua lain-lain. Walaupun korang daripada ibu dan ayah yang sama. Sebab setiap kali sperma dan ovum itu disenyawakan, bahan genetiknya tak pernah sama dengan anak yang sebelum-sebelum itu.
So dalam kes ni, dalam kembar seiras ni, kita nak kata kembar seiras ni adalah disebabkan ada dua ovum. Okay. Dua ovum ini akan disenyawakan, setiap ovum ni akan disenyawakan oleh sperma yang berlainan. Jika sperma ni bawa X, dapatlah anak perempuan. Jika sperma ni bawa Y, dapatlah anak lelaki. So sebab tu kalau kembar tak seiras ni, biasanya muka dia boleh jadi lain. Dan satu lagi, kembar tak seiras ni sebenarnya dia tak bersaing tau. Dia chill je. Kenapa saya nak kata kembar tak seiras ni dia tidak bersaing adalah disebabkan setiap kembar ni dalam kembar tak seiras, dia punya plasenta lain-lain. Okay. So katakanlah yang lelaki ni plasenta lain, yang perempuan ni pun plasenta lain. Maksudnya dalam kes ni, ini plasenta dia. Yang ini plasenta dia. So kalaulah kembar tak seiras adalah disebabkan dua ovum disenyawakan. Dua ovum berbeza disenyawakan serentak, kemudian jadi dua zygot. Dan setiap zygot ini ada plasenta dia sendiri. So diorang tak bersaing pun untuk mendapatkan nutrien sebab diorang tak gaduh pun sebab diorang ada plasenta sendiri. Tapi kalau kembar seiras dia boleh gaduh. Kenapa saya kata kembar seiras boleh gaduh? Sebab dia berkongsi plasenta yang sama. Okey, macam mana boleh jadi kembar seiras? Kembar seiras adalah asalnya dari satu ovum disenyawakan oleh satu sperma. Maksudnya daripada ovum dan sperma yang sama jadi zygot. Kemudian zygot itu akan membentuk embrio. Dan embrio ni tiba-tiba dia akan menjalani mitosis lengkap. Bahasa saya mesti membahagi dengan lengkap tau. Membahagi lengkap. So dia akan menghasilkan dua embrio yang genetiknya sama. Okay. Now, dua embrio ni dia tak sama macam kembar tak seiras tau. Dua embrio ni dia terpaksa bersaing untuk mendapatkan nutrien sebab dia orang share plasenta yang sama. Sebab tu kadang-kadang ada certain case, tak semua case, ada certain case jika kembar tu satu tu terlampau dominan, satu tu lemah, dia akan menyebabkan dia boleh jadi satu kembar tu boleh mati tau, satu lagi hidup. Kalau yang satu tu terlampau dominan dia boleh menyerap semua nutrien dan satu lagi tu dia macam tak cukup bersaing, satu kembar tu boleh mati. Tapi it's very rare case lah, maksudnya dia jarang tetapi dia boleh jadi, it can happen. Sebab dia orang share plasenta yang sama, dia orang kena bersaing untuk daripada sumber makanan yang sama. Okay, kemudian katakanlah tiba-tiba ayat saya paling best ni tadi. Kenapa saya tekankan mesti lengkap. Kalaulah tiba-tiba dengan kuasa Tuhan, kan daripada embrio ni kan dia membahagi tetapi dia membahagi tak lengkap and suddenly it stop. Bila dia stop, ia boleh membentuk ni kembar siam. So kembar siam ni sebenarnya dia nak jadi kembar seiras tetapi entah macam mana suddenly proses mitosis pembahagian sel itu dia berhenti. Dia tidak lengkap. So therefore kalau dah dia tiba-tiba berhenti dekat bahagian dia punya katakan sini kan abdomen, dia share abdomen sama. Kalau dia lah ada share otak yang sama, dia akan share otak yang sama. So basically sebenarnya kembar siam ni adalah dia asalnya nak jadi kembar seiras tetapi suddenly proses dia punya pembahagian itu terhenti, tidak lengkap. So kesian lah sikit. So kembar siam ni kadang-kadang dalam certain cases kalau dia share internal organ yang penting, normally dia akan meninggal dalam kandungan sebab kalau dia lahir pun dia susah nak survive. So biasanya jangka hayatnya adalah pendek. Okay, now tengok dekat mana dia berkongsi. Right, so kita nak tengok persamaan dan juga perbezaan tau. Ini kita ada panggil dia kembar tak seiras. Kembar tak seiras dia boleh jadi colour dia yang berbeza. Okay, kalau lah ibu tu dia colour yang berbeza kalau dia kahwin campur lah kan. So dapatlah satu anak tu dia warna gelap sikit, satu adalah cerah sikit. Tapi kalau kembar dia seiras, muka dia sama. Sebab bahan genetiknya adalah sama. Right, so kita nak tengok persamaan dan juga perbezaan antara kembar seiras dan kembar tak seiras. Persamaannya dua-dua proses perkembangan fetus tu dekat uterus. Dua-dua memerlukan plasenta. Dua-dua memerlukan tali pusat. Tapi kalau setiap tali pusat tu memang lain-lain tau. Kalau kembar seiras, tali pusat lain-lain. Yang dia share adalah plasenta. Now, kemudian fetus tu sama, dia boleh menerima oksigen dan juga nutrien. Kemudian sama juga, dia boleh terima oksigen dan dia boleh singkirkan bahan kumuh. Dan darah ibu terpisah.
Right. So kita nak tengok perbezaan. Apakah perbezaan antara kembar seiras dengan kembar tak seiras? So perbezaan dia, pertama, kalau kembar seiras tu asalnya adalah persenyawaan satu ovum dan juga satu sperma membentuk satu zygot. Tetapi kalau kembar tak seiras, dia ada dua ovum, disenyawakan oleh dua sperma berbeza membentuk dua zygot. Dia dah memang bentuk dua zygot, dia asing. Okay, tapi yang ini, kembar seiras ni, dia adalah daripada satu zygot. Satu zygot itu membahagi menjadi dua embrio. Tetapi kalau kembar tak seiras, embrio dia tidak membahagi sebab dia dah memang asing. Okay. Now, disebabkan tadi saya kata kembar seiras itu dia adalah daripada genetik yang sama. Alright. Dia berkongsi plasenta. Dia bersaing. So sometimes kembar ni dia memang daripada keadaan fetus dari kandungan pun dia dah bersaing. Okay, dia bersaing untuk apa? Dia bersaing untuk nutrien. Sebab dia orang share placenta yang sama. Okay, now kalaulah untuk kembar tak seiras, dia orang relax sikit. Kenapa saya kata relax? Sebab dia tak gaduh. Sebab dia orang ada placenta yang lain. Okay, so katakanlah yang baby A tu placenta dia lain, B tu lain. Dia tak share placenta sendiri. Dan satu lagi, tadi kita kata dia adalah daripada dua zygot yang berasingan. Bahan genetik dan sifat dia tidak sama. So sebab tu kalau kembar tak seiras, dia boleh jadi satu lelaki, satu perempuan. Tetapi kalau kembar seiras, wajib jantina yang sama. Sebab dia daripada satu zygot yang sama, zygot yang asal. Okay, nah ni saya kata tadi jantina dia sama, sini jantina dia boleh sama atau berbeza. Yang ni senang sikit, yang ni chill sikit. Ni yang saya kata, kalaulah kembar siam ni adalah first kembar. Dan first dulu kerja dia ni sebenarnya kat sirkus. Kenapa kat sirkus? Jadi tontonan orang-orang. Kalau lah kembar siam ni hidup, if I'm not mistaken, saya rasa kita boleh selamatkan dia kan. Kita boleh potong. Tapi dulu tak ada teknologi tu, so diorang ni kerja dekat sirkus menjadi bahan tontonan orang. Sampailah dia mati. If I'm not mistaken, diorang kahwin juga tau ni. Diorang duduk kat US. Korang tengoklah, rasa cerita dia is quite interesting. Sebab diorang kembar siam tetapi diorang tak adalah macam share macam ni. Ni sedih kan. Kalau yang ni dia just, kalau dia hidup kat zaman sekarang, saya rasa memang kita boleh pisahkan dia. Sebab dia orang ada kaki yang asing, dia orang ada tangan. Tangan dia orang share kot. Yang ni saya tak pasti. Right. So, nyatakan dua perbezaan kembar seiras dengan kembar tak seiras. Beza. Seiras dengan tak seiras. Apakah bezanya? Kalau yang seiras, jantina adalah sama. Ya, ini jantina sama. Sini. Jantina Mungkin boleh sama tak sama? atau berbeza. Yes, ini jantina sama dan juga boleh berbeza. Lagi? Kembar seiras Kalau seiras mempunyai berkongsi plasenta. Yes, kalau seiras kongsi plasenta. Kalau sini dia boleh jadi tidak kongsi. Tidak. Ni kenapa? Tidak. Tidak kongsi plasenta. So, okay, kalau saya nak tambah sikit kan. Yang ini saya kata bahan genetiknya sama. Nak kata bahan genetik ke? Kandungan genetik. Kandungan genetik sama. Kandungan genetik sama. Sini kandungan genetik berbeza. Kalau untuk periksa awak boleh jawab macam ni tau. Dalam bentuk kotak. Tapi mesti guna ayat yang lengkap. Nyatakan ciri-ciri kembar siam. Ciri-ciri kembar siam ni tadi kenapa dia boleh jadi kembar siam? Ciri dia? Berkongsi satu Melekat atau dua bersama. organ dalaman. Dia melekat ataupun dia berkongsi. Very good. So katakanlah bahagian dia boleh masih melekat. Dan juga dia berkongsi organ dalaman. Satu atau dua organ dalaman. So benda ni sebenarnya kesian. Right. So kita nak tengok last kali tau ni. Saya rasa esok baru last kelas lah. Saya minta maaf. Ya Allah, ya Tuhanku. Okay, memang menduga kan belajar bio ni kan. Maybe saya rasa mungkin awak ada nasihat untuk budak tingkatan 3. Tak payahlah ambil bio kot. Banyak sangat. Tapi bio ni seronok belajar. Serius. Saya suka ajar bio sebab dia punya knowledge tu dekat dengan kita.
belajar bio ni memang seronok. Untuk saya belajar seronok. Yang tak seronok exam je. Okay, kita nak cerita pasal isu kesihatan yang berkaitan dengan sistem pembiakan. Ni. Saya nak tambah sikit. Biasanya punca kemandulan. Tetapi biasanya kemandulan ni adalah bahasa yang harsh sikit tau, kasar. Normally kalau korang jumpa klinik-klinik, dia orang tak guna perkataan kemandulan. Dia akan guna perkataan ketidaksuburan. Ketidaksuburan ni sebenarnya apa kalau in a term doktor? Ketidaksuburan ni adalah kalau mandul tu, kalau dalam certain term, dia kata mandul tu cara apa-apa pun susah nak dapat anak. Tapi kalau kita kata ketidaksuburan, maksudnya dia boleh dapat anak tetapi dia susah. Tapi dia boleh. Bila masa doktor consider suami dan isteri itu ada masalah ketidaksuburan apabila suami dan isteri itu dia cuba mendapatkan anak selama 18 bulan, maksudnya 1 tahun setengah secara natural, dia cuba secara natural tetapi tak dapat anak, so kita kata dia mengalami ketidaksuburan. So basically dia kena jumpa doktor. So basically katakanlah kalau lah ada pasangan suami isteri tu, dia dah kahwin, cadangan saya jangan tunggu sampai 3-4 tahun. Tapi bagi saya mana-mana suami dan isteri, kadang-kadang diorang dah jumpa doktor dah. Maksud saya mana diorang kahwin tak nak ada anak kan. So basically bagi saya benda tu is very sensitive untuk didiscuss. Tetapi ini just for your knowledge. Katakanlah kalau lah besok awak dah kahwin and then suddenly awak dah cuba nak dapatkan anak selama 18 bulan atau 1 tahun setengah. Kalau katakanlah masuk 2 tahun tak dapat juga, cadangan saya, my advice is jumpa orang yang pakar. Tu je saya boleh cakap. Okay, jangan tunggu. Tapi kalau awak, ini bergantung pada suami isteri tau. Ada orang dia kahwin awal-awal dia tak nak ada anak, dia nak honeymoon berdua je. Sebab tu saya kata benda ni adalah antara husband and wife. Ada orang memang dia tak nak anak dulu 2 tahun, dia nak chill dulu. Lepas tu barulah dia nak ada anak. Okay, sebab tu bagi saya benda ni adalah antara husband and wife. So kita tak boleh nak cakap. Cuma hari ni kita nak belajar macam mana, apakah yang kita consider sebagai masalah ketidaksuburan atau pemandul itu. So untuk perempuan ni banyak tau, perempuan banyak. Pertama adalah disebabkan ketidakseimbangan hormon. Kalau hormon progesteron dia naik turun, progesteron dia cepat drop, so kita kata dia ada masalah hormon. Kedua adalah disebabkan ovulasi tidak berlaku ataupun ovari dia tak dapat menghasilkan usus sekunda. Ovulasi dia macam susah sikit nak berlaku. Ketiga adalah tiub falopia dia tersumbat. Bila tiub falopia tersumbat, dia susah nak berlakunya proses persenyawaan. So persenyawaan ni susah nak berlaku. Okey, selain masalah dengan tiub falopia, kita takut uterus tu problem. Bila uterus tu problem, dia ada ketumbuhan, contohnya macam ada cyst, ketumbuhan. So proses penempelan susah berlaku. Katakanlah tiub falopia dia tidak tersumbat. Okay, so berlakunya proses persenyawaan. Ada sperma masuk persenyawaan, tetapi masalahnya nanti dia punya blastocista atau embryo tu tak dapat menempel. Kenapa? Ada pula masalah di uterus. Ada certain orang pula dia punya condition of uterus tu tak normal. Bila tak normal, ni susah sikit lah. Tak normal tu maksudnya dia susah nak menempel. Okay, nah kalau untuk lelaki sama juga. Lelaki adalah ketidakseimbangan hormon. Dan satu lagi, testis dia yang tak dapat menghasilkan sperma. Kemudian lelaki dia kena check dia punya semen atau air mani. Macam saya kata, lelaki ni, yang ni saya tak pandai tau. Doktor adalah, maksudnya kalau dalam satu berapa katalah bahasa saya, how I can put this, ada satu certain quantity berapa banyak sperma yang mesti ada. So dia kena tahu dalam semen tu, kalau orang normal berapa banyak sperma dia. Katakanlah dalam ada certain quantity tu sperma dia hanya 2-3 je, ataupun sperma dia senang nak mati. So basically kita kata dia ada masalah ketidaksuburan. Okay, mati pucuk ni adalah satu keadaan bila dia punya zakar tu dia tidak dapat melakukan hubungan seks. So maksudnya zakar ni dia kena menegang, so basically dia boleh melakukan proses, boleh melakukan hubungan seks. So katakanlah kalau zakat itu tidak berfungsi, so itu yang kita panggil dia sebagai mati pucuk. Right? Now seterusnya, dalam masalah ni sebenarnya kita ada teknologi yang boleh tolong suami dan isteri yang ada masalah ketidaksuburan. So senang kata kalau you guys jumpa doktor, normally ada suami isteri tu jumpa doktor dulu akan diagnose apa problem. So katakanlah dia check dulu, kalau perempuan dia check dulu dia punya ovari, dia punya ovulasi berlaku ke tak, dia check tiub falopia dia ada tersumbat ke tak, kemudian dia check uterus tu boleh tak melakukan penempelan. Okay, so dia kena check tu. Tetapi kalau lelaki dia check sama juga. Dia kena check kandungan semen dia,
dalam semen dia tu banyak tak air mani dia, lepas tu dia nak kena tengok hormon dia balance ke tak balance, lepas tu dia kena tengok tesis dia okey ke tak okey, dan satu lagi dia nak tengok dia ada masalah mati pucuk atau tidak, something macam tu. Okay, now katakanlah ini dah sudah. Endometriosis ni tadi saya nak kata adalah sebabkan ada sel-sel tu dia tumbuh dekat dia punya uterus. So basically bila ada sel-sel berlebihan tu tumbuh dekat uterus dia tu, so basically susahlah proses penempelan tu susah nak berlaku. So ini adalah fibroid, ini adalah endometriosis. Tapi endometriosis ni adalah sel-sel berlebihan tapi dia boleh tumbuh dekat mana-mana bahagian. Kalau dia sumbat sini habislah tube fallopian. Okay, yang ni saya tak pandai sikit tapi saya nak kata fibroid dengan endometriosis ni dia boleh mengganggu proses penempelan. So ibu tu susah sikit lah nak mendapatkan anak. Tapi fibroid dengan endometriosis ni boleh dirawat. So basically kalau lah ibu tu ada masalah kesihatan, susah nak pregnant, so doktor akan try rawat dulu fibroid dengan endometriosis ni. Maksudnya dibuang dulu. Kalau dia punya uterus dah clear, so mudahlah ibu tu untuk pregnant. Okay, now rawatan kemandulan. Rawatan kemandulan ni ada banyak cara. Kalau dia hormon itu tidak seimbang, dia akan guna rawatan hormon. Kalau tube falopia itu tersumbat atau ductus sperma tersumbat, kita akan guna pembedahan untuk clearkan yang tersumbat tu. Katakanlah kalau dia the last choice adalah menggunakan kaedah IVF. So menggunakan kaedah IVF ni, nampak tak ayat di sini? Kalau ada masalah tube falopia, maksudnya macam ni. IVF ni sebenarnya dia tolong proses persenyawaan. Ingat tak saya kata persenyawaan tu berlaku dekat makmal, petri dish sampai dalam keadaan embryo. Tapi lepas tu kita kena tempelkan dia dekat uterus. Kalau lah uterus dia problem, tiba-tiba ada macam fibroid, endometriosis ni tadi macam saya cakap tadi kan. Metriosis ni susah jugalah baby tu nak, fetus itu, embryo itu nak menempel. Sebab tu kadang-kadang rawatan untuk kesuburan ni it takes time sebab kena check banyak benda. Okay, so untuk orang buat rawatan IVF ni pun bukannya dia terus, doktor saya nak buat IVF, tak. Doktor tu kena check the whole thing dulu. Kalau dah check, okay uterus dia dah ready untuk melakukan penempelan, barulah dia buat proses IVF tu. Ni adalah proses IVF tau. Saya ambil satu So IVF ni biasanya mula-mula, maksudnya doktor dah check semua, okay dah clear, dia punya uterus tak ada masalah, okay semua clear. So doktor buat apa? The first thing doktor dia akan buat, dia akan cocok dekat bahagian uterus dia cuba collect usit-usit sekunder yang cantik. Dia ambil lah, contoh 5 ke 4 ke, macam tu. Biasanya dia akan ambil lebih daripada 1 lah, dia akan buat spare, maybe 4. Saya ni tak pandai tau, ini contoh-contoh je. Okay, dia dah ambil dia punya usit sekunder. Kemudian lelaki dia akan bagi dia punya semen. So daripada semen tu doktor akan cari yang paling sihat, bentuk paling cantik, yang paling hebat, yang paling handsome. So daripada usit sekunder yang dia ambil tu tadi, daripada ovari tu tadi, okay, ovum tu dikeluarkan melalui cara namanya adalah laparoskopi. Laparoskopi tu macam dia tebuk sikit. Dia bukan bedah pun, dia masukkan alat, dia keluarkan usit sekunder. Okay, kemudian ovum atau usit sekunder tu tadi, dia akan disenyawakan. Now, dalam kes ni nanti saya cerita, benda ni menarik tau. Okay, yang dalam kita dekat Malaysia, kalau IVF ni mesti husband and wife. Dia tak boleh, kalau korang tak kahwin, korang tak boleh buat. Kalau dalam Islam, sebab sebenarnya kalau tak kahwin, so kita kata sperma dengan ovum tu tak halal lah. So dia mesti husband and wife, okay. So ovum akan disenyawakan oleh sperma. Lepas sampai dekat 8 sel tu kan, nampak tak? Dia akan dimasukkan semula ke dalam uterus. Now, yang ini macam saya kata, bila dia nak buat embryo, dia takkan buat 1 atau 2. Sometimes kadang dia buat sampai 5. Okay, contoh 5. Tapi doktor takkan masukkan 5. Doktor maybe akan masukkan 1. Kalau tiba-tiba dia nak masukkan 2. Tapi max biasa 2. 2 atau 1 dia masukkan. Yang lebih tu dia akan simpan dekat sejuk beku. Kalau tiba-tiba 3 tahun lepas tu dia rasa dia nak pregnant lagi, dia boleh pakai embryo yang sama tu. Okay, right. Now, kalau permanian beradas ni adalah untuk rawatan lelaki, dia ada semen, tetapi semen dia kandungan sperma dia tak cukup banyak. Therefore permanian beradas ni adalah satu kaedah, dia collect dia punya semen banyak-banyak, kemudian daripada semen tu dikumpulkan, dia cari sperma yang paling elok. So itu kita panggil dia sebagai permanian berhadas. So daripada permanian berhadas tu, yang dah cukup elok, and then dia pergi suntik ke dalam tube falopia semasa isteri itu ovulasi.
Ni saya cakap apabila sperma suami yang tu adalah sikit atau ada masalah, nak cari yang sihat tu susah. So di permainan berhadas adalah satu kaedah, dia kumpul dia punya semen banyak-banyak sampailah dia orang jumpa sperma yang paling sihat. Okay. Now bank sperma dekat Malaysia kita tak ada, tetapi yang ini ni bank sperma tak ada sebenarnya. Bank sperma ni sebenarnya bagi saya benda ni kat Malaysia tak ada, dia ada masalah dari segi moral. Kalau you guys pernah tengok cerita drama, cerita Mak Saleh, cerita dia buat macam cerita kelakar tapi sebenarnya cerita dia sedih. Bank sperma ni kalau dekat negara barat, dia orang buat macam ni tau, if I'm not mistaken. Diorang ada certain student macam bank sperma ni, ada certain orang dia buat katalog tau, dia buat macam ni. Kalau lelaki tu contohnya dia tall, down and handsome, mata dia biru. Okay, so dia buat ni. So maksudnya bank sperma tu ada orang tu, dia donate dia punya sperma, dia derma. So bila dia derma, dia dapat duit. So tapi kadang-kadang benda ni sebenarnya dia jadi isu. Kalau awak ada tengok certain drama, dia jadi isu. Orang yang sama tu, dia derma dia punya sperm, katakanlah a few times, daripada sperm dia tu dia boleh menghasilkan anak sampai 50 sperma dia. Cuba bayangkan kalau anak dia daripada sperma yang sama kahwin antara dia orang. Tidakkah itu ada masalah dari segi kesihatan dan juga genetik. So bank sperma ni sebenarnya kononnya untuk menolong perempuan yang dia nak cuba dapat anak tapi tak ada husband. So basically kita kat Malaysia kita tak ada bank sperma. Itu kalau dekat Mak Saleh dia buat macam tu. Saya tak tahulah kalau bank sperma dekat Malaysia ni wujud. Yang ni just knowledge ya. Nah, kemudian selain daripada bank sperma, sebenarnya perempuan kita ada bank embryo tau. Biasa tapi ni Mak Saleh juga. Contohnya dia tak nak kahwin dulu. So katakanlah umur dia 25. Dia simpan dulu dia punya usia sekunda. Sebab perempuan ni kan dia ikut umur dia kan. Kalau umur dia 30, usia sekunda dia umur 30. Katakanlah dia tak tahu nak kahwin bila, dia boleh minta doktor tu keluarkan dulu usia sekunda dia. Berapa dia nak keluar, and then tiba-tiba umur dia 40, tiba-tiba dia baru nak dapat anak. So dia pakailah usia sekunda yang dia keluarkan masa umur dia 25. So usia sekunda tu sihat lah. Tapi bagi saya macam too much effort lah kan. So tak tahulah kan, no comment. Tapi dia boleh guna kaedah yang sama begitulah. Tapi saya tak pasti kat Malaysia ada macam ni. Sebab masalah benda ni cost. Sebab bila korang letak dekat bank tu, sebenarnya korang kena bayar sewa tau. Kalau korang simpan 10 tahun, banyaklah sewa yang korang kena bayar. Dia bukannya boleh tumpang macam tu, tak. Korang kena bayar. Nah, pembinaan embryo sejuk buku ni macam, if not mistaken macam tadi lah. Kan tadi kan macam IVF tu kan dia senyawakan sperma dengan ovum. Dia buat banyak kan. Tapi dia tempelkan tu hanya satu. Lepas tu dia ada ekstra. Yang ekstra tu katakanlah 3 tahun lepas tu dia kata dia nak mengandung lagi. Dia pakailah embryo sejuk buku ni. Sama juga disimpan dekat satu tempat. Kalau ibu tumpang ni dekat Malaysia ni sebenarnya tak boleh. Tetapi ibu tumpang ni kaedahnya macam IVF sebenarnya. Cuma bezanya dia tak pakai, kalau dalam IVF dekat Malaysia, kita pakai sperma dengan ovum daripada sperma ibu. Maksudnya sperma husband and wife. Kemudian bila jadi embryo, dia akan kempelkan balik ke dalam uterus wife tu kan. Tetapi ibu tumpang ni, embryo tu daripada husband and wife, tetapi ditempelkan dekat uterus perempuan yang lain. Itu yang kita panggil dia sebagai ibu tumpang. Kat Malaysia tak ada, tapi Mak Saleh ada buat. Dia orang ada buat macam ibu tu, macam seorang perempuan tu dia willing nak sewa dia, bagi sewa dia punya uterus sampailah dapat anak. So itu yang kita panggil dia ibu tumpang. So basically ibu tumpang ni pun dia mesti guna kaedah IVF, cuma dia tumpang dia punya uterus. So it's quite interesting kan. Tetapi dekat Malaysia kita tak ada sebab dia ada, bagi saya dia against etika. So basically macam kita kat Malaysia tak buat. Okay, sebab kita Malaysia, kita negara Islam, so bagi saya dia konflik jugalah dekat ibu tu. Okay. Alright. Sekejap. Apa saya sharing ni? Allah. Any question? Sebab dia online kan, saya rasa kalau korang face to face dengan saya ni kan, soalan dekat 10, 20 soalan korang tanya kan. Tak apa, korang simpan je korang punya soalan. Nanti buka sekolah korang tanya dah balik. Tapi tajuk ni very interesting. Tapi itulah tajuk ni actually dah 3 tahun lah saya ajar online, daripada batch 04, batch 05, batch 06. Tajuk ni semua saya ajar online. Saya tak tahu bila saya boleh ajar tajuk ni face to face. Pengklonan kita tak ada kat Malaysia. Pengklonan ni tak ada sebab benda ni satu against lah. Okay, tak ada kontroversi. STD tak ada. STD ni maksudnya kalau ini buku teks lama tau. STD ni kalau orang buat
hubungan seks secara rambang. Maksudnya secara rambang dia tak kenal sesiapa, dia buat hubungan seks. So kalau dia buat hubungan seks dengan orang yang dia tak kenal sesiapa, dia boleh kena penyakit STD. So contoh-contoh penyakit STD ni macam disebabkan oleh bakteria dan juga virus. Okay, so kalau bakteria boleh diatasi dengan antibiotik. Okay, kalau virus ni pun ada certain ubat. Okay, so kaedah merancang keluarga ni sebenarnya korang tak perlu belajar kot. Korang dah belajar masa tingkatan 1 saya rasa. Ingat tak kaedah merancang keluarga? Ada. Ada. Good. So just kita buat secara refresh tau. Sebab dia boleh tanya soalan di yang form 1 punya, dia boleh tanya. Selagi dia dalam biologi, dia akan tanya benda tu. So kaedah merancang keluarga ni, kita ada 3 cara kalau saya nak pecahkan. So kaedah merancang keluarga, satu ada secara semula jadi, husband and wife. Kedua, kaedah fizikal. Ketiga adalah kaedah kimia. Kaedah semula jadi ni biasanya doktor yang ini biasanya tidak digalakkan. Sebabnya dia punya tahap dia punya accuracy, tahap dia punya mencegah tu kadang-kadang tak sampai 70%. Boleh diragui. Senang kata kaedah merancang keluarga secara semula jadi yang ini yang saya tuliskan yang ini ni, dia punya keberkesanan dia diragui sikit. Okey. Pertama kaedah berhikmah, kalender, maksudnya kalau ibu tu dia ada dia tahu 28 hari, lepas 28 hari dia mesti period dan dia memang tahu pengovulan dia berlaku pada hari ke-14. So itu kaedah kalender, tetapi kadang-kadang orang ni, perempuan ni tak semestinya dia punya kita haid dia mesti 28 hari. Kadang-kadang kalau kita stres, kalau kita sakit ke apa, kita haid kita akan jadi lari. So tak semestinya pengovulan tu boleh jadi hari ke-14, dia boleh jadi hari ke-13. So basically kaedah ini kurang sesuai. Kaedah mucus tu yang semalam saya ajar. Saya kata kalau lah ibu tu dah tahu dia dah nak time pengovulan, dekat bahagian faraj atau vagina dia akan menghasilkan mucus. Bila dah nak time pengovulan berlaku atau ovulasi, mucus tu macam telur putih yang tak masak lagi. Dia boleh stretch. So itu mucus. Ni boleh tengok dalam buku teks dalam internet. Kalau suhu ni biasanya dia boleh cek suhu. Suhu ni paling leceh. Hari-hari kena cek suhu. Tapi satu tahap bila kita tahu tiba-tiba esok jatuh and then suddenly naik, tu maksudnya pengovulan. Ni leceh sebab korang kena buat graf. So basically leceh. Kemudian kalau katakanlah kaedah pengunduran, maksudnya the nicest way I would like to say is, katakanlah lelaki tu kalau nak mengalami ejakulasi, dia tak lepaskan sperma tu dalam vagina. Dia lepaskan kat luar. So basically itu yang kita panggil dia kaedah pengunduran. Still susah juga kita nak percaya dia punya accuracy. Kalau kaedah fizikal, kondom, lelaki pakai kondom. Diafragma ni kondom macam perempuan. Kondom tetapi perempuan yang pakai. IUCD ni menarik. IUCD ni adalah this one. IUCD ni kecil je. Dia letak dekat uterus. Dia nak mengelakkan penempelan. Maksudnya IUCD ni persenyawaan boleh berlaku. Tetapi tidak berlakunya penempelan. IUCD ni dia boleh hasilkan certain bahan macam copper tau. Dia ada time dia 3 tahun. So IUCD ni boleh hasilkan macam ada certain bahan yang menyebabkan uterus itu tidak boleh melakukan penempelan. So itu adalah IUCD. Yang ini adalah kondom. Yang ini adalah diaphragm. Dia macam kondom perempuan, insert masuk ke bahagian dalam. Sama juga. Yang ini untuk mengelakkan persenyawaan, ini untuk mengelakkan persenyawaan. Tetapi kalau IUCD ni nak mengelakkan penempelan, tiada penempelan. Kalau diafragma dengan kondom ni nak elakkan persenyawaan, tiada. Ialah untuk perempuan. Ayah. Hai, dengar tak? Sekejap. Saya air last. Okay, dengar. Okay, teknik kimia ni kebanyakannya untuk perempuan dan teknik kimia ni kebanyakannya dia pakai hormon progesteron. Contohlah kalau ibu tu dia tak nak pregnant selama katakanlah 3 tahun. So cara paling mudah dia ada letak satu dekat sini di implant. Implant satu macam bahan tu dia boleh hasilkan hormon progesteron selama 3 tahun. So basically sebenarnya perempuan tu datang head. Tetapi head dia tu tak ada usit sekunda. Maksudnya saya nak cakapkan bahasa saya paling mudah kat sini, bila ada hormon progesteron, FSH dengan LH tidak berfungsi.
Bila ada progesteron tinggi dalam darah kita, tiada FSH, tiada LH. Bila tiada FSH, tiada LH, tiada perkembangan folikel. Bila tiada perkembangan folikel, tiada ovulasi. Okay. Now, kalau katakanlah ibu tu makan pil perancang pun sama, tiada ovulasi. Yang ini cara yang paling murah, maksudnya pergi klinik kesihatan 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali kita akan suntik. Kalau implan tu maksudnya 3 tahun terus. Okay, kalau yang suntik ni sama juga, dia suntik progesteron tetapi dia punya hayat dia tu macam berapa bulan sekali kena jumpa doktor. Okay, kalau spermasid ni biasanya kita nak bunuh sperma dekat bahagian faraj. Gitulah. Right. So ini adalah cara permanen. Tapi kalau saya tak silap tau, kalau saya tak silap, lelaki diharamkan dalam Islam, kita haramkan lelaki membuat vasektomi. Sebab dia tidak membahayakan kesihatan. Maksudnya macam mana? The nicest way I would like to say, kalau untuk perempuan ni, dia boleh ikat tube falopia dia. Katakanlah doktor cakap, ni kan dia potong tube falopia dia and then dia ikat. Katakanlah ibu tu dia dah ada anak sampai 10. Lepas tu doktor kata, puan dah tak boleh pregnant lagi. Dia akan membahayakan kesihatan. Takut puan nanti macam, maksudnya membahayakan kesihatan lah. So doktor akan suggest dia kena potong dan ikat. Okay. Now, kalau saya tak silap dalam Islam pula, kenapa kita tak galakkan vasektomi? Sebab vasektomi ni katakanlah macam lelaki tu macam melanggar fitrah, aku tak nak anak. So maksudnya dia boleh hasilkan semen tetapi semen ni nanti sperma itu kosong. Ini dalam Islam tau. So saya cerita dari segi moral kenapa kalau dalam Islam kita tidak membenarkan vasektomi. Kita hanya benarkan vasektomi jika tiba-tiba dia ada masalah kesihatan. Doktor kata dia boleh mati kalau tiba-tiba dia hasilkan sperma. Contoh. So doktor kata cara untuk menyelamatkan nyawa dia kena buat vasektomi. So kenalah potong salur sperma dia tu untuk menyelamatkan nyawa. Tetapi biasanya vasektomi ni orang Islam kita tak buat. Tapi kalau yang ini kenapa perempuan buat? Sebab dengan syarat kalau kita dalam Islam kita kata dia membahayakan kesihatan ibu tu dan ibu itu doktor sarankan dia melakukan orang kata diikat lah ataupun bahasa dia dalam sains kita panggil tubektomi. Ini cara permanen. Tetapi katakanlah tiba-tiba kan ibu tu dah ikat tau. Tiba dia terasa tak teringin nak dapat anak. Boleh tak? Ibu tu dah ikat tau tube falopia dia tau. Atau tiba-tiba dia kata dia rasa teringin nak dapat anak. Boleh tak dia dapat anak? Boleh tak? Boleh. Macam mana dia nak try dapat anak? Buat IVF. Yes, very good. Dengan cara dia buat IVF. Maksudnya dia ambil dia punya usus sekunda tapi dia senyawakan dekat luar and then dia tempelkan balik dalam uterus. So kalaulah orang itu, ibu tu nak ikat, dia boleh dapat anak tapi mahal lah sebab dia kena buat IVF. Alright. So, kenapa saya tak ada latihan? Okay, so kita dah habis tajuk ni. Tajuk ni sebenarnya dia menarik tau. It's like your knowledge. Sekejap. Tak ada latihan ke? Alah, sikitnya apakah punca kemandulan je? Saya dah jawab dah. Punca kehambulan adalah hormon tidak seimbang, organ seks cacat, ada masalah penyakit dan masalah kesihatan. Alright, so saya tak ada latihan hari ni tapi besok last. Alhamdulillah, esok kita habiskan tajuk haiwan dan juga kita buat latihan sikit. Kita akan buat latihan yang lebih kurang sama macam soalan final lah. Alright. So do you have any question? Cikgu, Ya. pertumbuhan haiwan masuk exam ke? Tak. Dengan jujurnya saya menjawab. Tak. Tapi nanti dia masuk objektif. Baik. So saya nak habiskan, saya tak nak tinggalkan sikit pun. Saya nak habiskan memang terus habis. Ke saya nak terus saya habiskan hari ni? So esok tak payah ada kelas. Tapi dah 9. Apa? Aisyah? Alamak, nak saya teruskan ke atau esok boleh? Esok. Esok. Alright. So kalau esok kita sambung esok Alright. So saya hari ni tak ada latihan, just awak jawab full saja. Tak ada. Sekejap. Saya punya iPad ni pun tiba-tiba nyampah saya. Ada masa kan dia merajuk-merajuk ni. Alright. Tapi tajuk ni sebenarnya interesting kan. So awak boleh ni tahap kefahaman awak. Tapi saya suka tajuk ni is like for your knowledge tau.
yang awak boleh guna in the future. Contohnya macam saya kata ada masalah ketidaksuburan ke, ada masalah macam mana how you want to plan your family. If I'm not mistaken, sebenarnya merancang keluarga ni kalau dalam Islam adalah harus tau. Maksudnya kalau boleh you guys kena belajar lah, sebabnya kesian kat ibu tu kalau anak itu adalah rezeki, tetapi awak kena ingat kesian kat ibu tu mentally nak besarkan anak, tu adalah membesarkan anak actually adalah tanggungjawab. So you guys kena ada mental yang sihat dengan financial yang stabil untuk membesarkan anak, sebab anak itu dia rezeki dan anak itu adalah tanggungjawab. So bagi saya, kalau awak merancang keluarga tu sebenarnya adalah salah satu, kalau dalam Islam diharuskan untuk ibu tu lah. Ibu tu penat kan, ni baru bersalin, so basically sebab tu you guys kena tahu cara merancang keluarga. Alright, so yang kat sini dah baru 16 orang, 17. So maksudnya tajuk ni biasa. Maksudnya semua orang faham, tak ada yang letak kat situ 59 hingga 40. So basically tanya. So kita drag lama sikit tadi. Sorry saya hari ni lambat sikit. Saya terlampau penat. So tadi saya siang banyak benda. Rumah saya dah macam tukar pecah. So saya nak kena kemas dulu. Alright. So itu saja. Okay, saya minta maaf atas segala salah dan silap. Terima kasih kerana sudi join the kelas. Ada yang minta saya recording semalam. Saya baru nak upload malam ni. Tak, malam ni esok tau. Been busy sikit. Alright, so saya cuba malam ni saya upload. Kalau tak, besok pagi subuh esok saya upload. Okay. So saya minta maaf atas segala salah dan silap. Thank you so much for joining the class. Terima kasih sudi luangkan masa. So itu sahaja. Okay, so bye everybody. Bye semua. Baik cikgu, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih cikgu. Terima kasih semua. Okay, Assalamualaikum. Thank you semua. Thank you. Terima kasih. Ramai korang masuk hari ni. Alhamdulillah. Thank you. Okay, bye semua. Bye Fatih Syaira. Bye Abida. Bye Akish. Bye semua. Bye Shalini. Bye Auji. Okay, saya off lah. Bye semua. Bye. Bye. Alright, okay. Bye. Assalamualaikum and good night. Okay, bye.